sedikit seksi taklimat berkenaan dengan taklimat kemahiran bengkel bahasa Jawi yang insya-Allah akan dianjurkan oleh Akademi Jawi Malaysia. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita buka dulu sesi taklimat pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hazini Al-Salih Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. InsyaAllah pada malam ini kita akan dengarkan sedikit taklimat yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Syukri bin Rosli, pengerusi Akademi Jawi Malaysia, dan insyaAllah kita akan maklumkan beberapa bengkel ataupun program yang akan dianjurkan oleh Akademi Jawi Malaysia. Pada malam ini kita akan bahagikan sesi taklimat kita kepada dua sesi, kan? Iaitu yang pertama kita akan adakan sesi penerangan, kan? Yang mana akan disampaikan atau dibentang oleh Cik Muhammad Syukri bin Rosli, dan yang kedua kita akan adakan sesi Q&A ataupun soal jawab, kan, yang mana mungkin ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, boleh bertanya pada sesi taklimat kita yang kedua. Okey, untuk pada malam ini saya akan perkenalkan dulu latar belakang Cik Muhammad Syukri bin Rosli. Okay, nama Muhammad Syukri bin Rosli merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Akademi Jawi Malaysia. Beliau merupakan sarjana MPhil di Pusat Pengajian Tinggi Sains Peradaban, Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban KSIS di Universiti Teknologi Malaysia. Okay, jadi untuk tidak membuang masa, kita terus saja serahkan sesi taklimat ini kepada Cik Muhammad Syukri bin Rosli. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya tuan-tuan puan-puan semua dengar saya punya suara. Ya, boleh dengar. Okey. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Afif, merangkap pengurus dan juga pegawai bagi pengajian di Akademi Jawi Malaysia. Yang saya hormati Doktor-Doktor, Profesor, Datuk, Datin, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang mengenali sama ada dekat dan jauh, dan mungkin pertama kali juga yang ada berjumpa dengan kita walaupun dalam talian. Salam perkenalan daripada saya, Muhammad Syukri bin Rosli, dan saya juga mewakili ahli Lembaga Pengarah Akademi Jawi Malaysia, Saudari Nur Reziati Muhammad Rosman dan juga Saudara Muhammad Fazli yang turut bersama dalam sesi taklimat ini. Salam perkenalan daripada kami, dan juga kami sebagai ahli pasukan Akademi Jawi Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi taklimat ni. Adapun sesi taklimat ni bagi saya secara peribadi dan kami sebagai ahli pasukan Akademi Jawi Malaysia sangatlah penting. Sebabnya di sinilah barangkali sejarah akan bermula,
sejarah bagaimana bahasa Jawi, tradisi keilmuan bahasa Jawi, dan juga Jawi itu sendiri akan hidup semula. Kita tahu bahawa Jawi telah tidak digunakan, tidak menjadi arus perdana semenjak 50 ke 70 tahun yang lalu. Tetapi ada pelbagai usaha, walaupun ada pelbagai usaha dari pelbagai pihak, tetapi kami di Akademi Jawi Malaysia mempunyai pendekatan yang tersendirilah. Pertama-tama sekali saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendaftar. Sebenarnya asalnya itu ialah tentang program penerbitan dan juga penyuntingan dan beberapa kemahiran asas yang lain dalam penerbitan ni. Tapi bila kita bincang di peringkat pengurusan, sebenarnya kita nak cuba gabungkan antara penggerak-penggerak yang akan menggerakkan bahasa Jawi ini dengan mereka yang berminat dengan kemahiran penerbitan. Sebab bila kita tengok balik, rupanya kedua-dua kemahiran tu saling berkait, saling memberi makna dan itulah keunikan Akademi Jawi Malaysia. Bila kita buat penerbitan, kita ada elemen kejawiannya tu, dan bila kita buat benda yang berkait dengan Jawi, nak tak nak kita akan kena ada kemahiran penerbitan. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan mempersembahkan sebanyak sedikit pandangan kami tentang Jawi, tentang usaha penerbitan Jawi. Iaitu akhirnya kami berpandang dengan pembentangan ni, kami berpandangan bahawa inilah gerak daya, gerak kerja yang boleh kita sepakati bersama, dan sebenarnya di akhirnya pun juga secara zahirnya kita boleh dapat jadikan dia sebagai satu kerjaya, satu sumber pendapatan, satu professionalism yang kita boleh hidup dengan dia, yang boleh kita jadikan dia sebagai mata pencarian kita, periuk nasi kita. Dan pada masa yang sama, kerja itu ataupun usaha itu, ikhtiar itu bertepatan, bahkan menyokong kepada usaha menghidupkan tradisi yang sangat penting bagi bangsa dan juga agama kita. Iaitulah tradisi keilmuan bahasa Jawi. Saya ada sediakan slide, tapi barangkali slide tu kadang-kadang saya pun akan melompat-lompat jugalah. Sebenarnya apa yang kita cuba buat ni, dia bukan benda yang barulah. Nampak slide-nya? Okey. Dia bukan benda yang baru, bahkan ialah benda yang memang terdapat dalam sejarah. Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, seorang alim besar daripada bangsa kita, meninggal pada tahun 1908, bergiat sekitar penghujung abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 Masihi dalam lapangan penerbitan yang sama. Kami bila membaca sejarah beliau, lihat banyak persamaan, banyak pendekatan yang boleh kita ambil iktibar dan boleh kita jadikan pedoman. Dan antara usaha beliau ialah penerbitan. Dan penerbitan itu dibuat dengan bersungguh-sungguh, dibuat dengan penuh hemat, dibuat dengan strategi yang tepat, dan akhirnya kita di generasi abad ke-21 ni dapat mengambil manfaat daripada kitab-kitab Jawi yang beliau usahakan 100 tahun dahulu. Kerana tanpa usaha beliau, barangkali kita mungkin tak akan dapat tahu pun bahawa Jawi itu ada kitab dia. Kita hanya mungkin tahu bahasa Melayu ataupun khazanah persuratan Melayu kita ni hanya dalam bentuk tulisan Rumi yang seperti mana kita pakai sekarang. Dan atas asbab beliau, alhamdulillah kitab-kitab Jawi itu bukan sekadar berada di pasaran, bahkan digunakan dalam banyak pengajian di merata tempat, di pondok-pondok baik di Malaysia
di Patani, di Singapura, di Sumatera dan juga di Pulau Jawa sekalipun. Dan itu satu iktibar dan juga peranan besar beliau lah. Merenung balik sejarah yang beliau tinggalkan, rupanya kita di zaman kita sekarang ni pun boleh mencontohi jejak langkah yang sama yang beliau telah rintisi tidak lama dahululah. Iaitu dengan sama juga terlibat dalam kerjaya penerbitan. Tujuan yang akhir dia ialah untuk menghidupkan tradisi keilmuan bahasa Jawi ini, meneruskan legasi, meneruskan warisan, meneruskan tradisi keilmuan, kebijaksanaan dan kedalaman pemikiran alim ulama kita untuk kita bawa ke generasi akan datang. Dan pada masa yang sama, kita dapat membina kerjaya, membina kehidupan, mendapat sedikit pendapatan dan kita menjadikan dia sebagai periuk nasi kita untuk kita hidup dan memberi tumpuan 100% terhadap khidmat dan usaha untuk menghidupkan dia. Apa yang bakal saya bentangkan hari ini, dia bukan kerja hujung minggu, dia bukan kerja NGO, tapi kita anggap dia sebagai kerja yang profesional. Kerja yang ada dia punya kepakaran dia, ada ilmu dia, ada pendekatan dia dan ada kehormatan dari segi situ. Kita bukan buat kerja ni atas dasar sukarela, tapi kita anggap dia sebagai satu khidmat yang berbayar lah. Yang saya nak cerita macam mana kita boleh usahakan supaya sampai tahap tu dia boleh menjadi satu kerjaya yang profesional. Jadi saya tajukkan pembentangan saya pada hari ini dengan taklimat kerjaya bahasa Jawi Akademi Jawi Malaysia. Sekitar mungkin 45 minit hingga ke sejam begitu. Kemudian kita boleh susulkan pembentangan ini dengan perbincangan dan soal jawab, insya-Allah. Jadi kalau siapa yang pernah mendengar Akademi Jawi, saya huraikan semula. Kita di Akademi Jawi ni kita ada 3 usaha, ikhtiar usaha yang besar, iaitu untuk melakukan penerbitan, kedua melakukan pengajian dan pelatihan, dan yang ketiga ialah perundingan dan penyelidikan. Adapun kita punya visi matlamat kita, perubahan kita ialah untuk menjadi pusat keilmuan yang diiktirafi di peringkat kebangsaan, serantau dan juga antarabangsa. Alhamdulillah semenjak kita bermula awal-awal dulu, kita memang cuba mengusahakan pengiktirafan tersebut. Kita ada jaringan keilmuan dengan, misalnya kata kalau luar negara tu dengan Kyoto University, dengan kawan-kawan kita secara individu sebagai seorang pensyarah baik di Singapura, di Brunei, bahkan di Malaysia sendirilah. Dan hubungan keilmuan kita yang paling akrab ialah dengan tempat saya belajar menuntut ilmu tidak lama dahulu, iaitu dengan Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zahir Sofia, ataupun secara ringkasnya RZS KSIS. Itu di situlah kami mendapat ilmu, di situlah guru-guru kami yang menasihati dan memimpin kami dan membentuk peribadi dan juga gerak kerja dan mutu kerja yang tuan-tuan dan perempuan sedia maklumlah daripada kami. Kami bertapak di Bandar Puteri Bangi, dekat dengan Bukit Mahkota, dekat dengan Kuis, dekat dengan Usim, sempadan antara Selangor dan juga Negeri Sembilan, dekat juga dengan UKM, di bangunan di alamatnya 8 Sempang 1, Jalan Puteri Bangi 2/6. Di pejabat kami ni, di ibu pejabat kami ni ada pejabat, ada rimpunan buku dan juga ada tukang buku. Seluruh ekosistem yang lengkap untuk penerbitan dan penghasilan buku lah. Rimpunan buku ni tempat yang istimewa sebab di sini kami jadikan dia sebagai tempat lawatan. Dan gambar yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada skrin ialah
lawatan daripada rombongan daripada Tokyo University of Foreign Studies tahun 2020, seminggu sebelum PKP. Bulan 3 itulah, bulan 3 tahun 2020. Mereka ni ialah pelajar jurusan Bahasa Melayu daripada Tokyo University of Foreign Studies yang datang membuat lawatan di rimpunan buku kita. Setelah PKP, kita tutup sebentar dan alhamdulillah bermula tahun 2022 ni kita dah buka baliklah rimpunan buku ni. Rimpunan buku ni tempat yang kita adakan pameran, tempat kita adakan penerangan, tempat yang ada kedai buku dan juga ada perpustakaan. Dan insya-Allah jika tuan-tuan dan puan-puan menyertai pengajian kita, tempatnya ialah di rimpunan buku ini. Selain daripada kita berkhidmat di ibu pejabat kami itu, kami juga kadang-kala melakukan pengajian di luar lah, atas jemputan tuan-tuan guru, pondok-pondok ataupun pusat-pusat pengajian. Saya kongsikan gambar di sini. Baru-baru ni kita memenuhi undangan Al-Fadil Syekh Ustaz Nazrul bernasir di pondoknya Az-Zawiyah An-Nasiriyah di Pedu, Kedah. Iaitu kita adakan bengkel ataupun pengajian bahasa Jawi untuk para santrinya berjumlah 14 ke 16 orang begitu. Kita kongsikanlah ke semua ilmu bahasa Jawi dengan para santri dan alhamdulillah sungguh pun bengkel tu berlangsung dengan masa yang singkat, 4 hari 3 malam. Para santri Ustaz Nazrul yang memang terpilih dan memang cerdik bijaksana ni dapat menggarap dan memahamilah dan mencapai kefahaman tentang ilmu bahasa Jawi yang kita kongsikan dengan mereka. Sama juga dengan tuan-tuan dan puan-puan nanti bila menyertai pengajian dan bengkel kita yang kita akan kongsikan dia punya peta pengajian itu. Kita juga akan cuba latih sebaik mungkin tuan-tuan dan puan-puan untuk betul-betul menguasai kemahiran dan ilmu-ilmu yang terkandung dalam bahasa Jawi ni. Salah satu contoh gambar di sini ni, yang belah kanan ni nama dia Wildan. Dia menerangkan tentang, dia menggalur ayat dalam Jawi ni menggunakan ilmu Nahu Jawi. Kalau tengok tu dia tulis orang yang bersungguh-sungguh akan beroleh kejayaan, dikecualikan sedikit. Dia huraikanlah orang yang, kenapa ejaan orang yang tu bersambung, apa galuran Nahu daripada situ, bersungguh-sungguh, ber tu apa dia, sungguh tu apa, dua dekat belakang sungguh-sungguh tu apa, dan seterusnya lah. Ini antara apa yang kita kongsikan dan kita pupuk dan kita asuh santri-santri ni supaya mereka betul-betul menguasai ilmu Nahu Jawi dan bila didatangkan kitab ataupun diminta mereka membaca kitab dia tu, mereka boleh cerita tentang aspek bahasa dia tu. Sama juga dengan kaedah bahasa Arab, Arab dia tu lah. Jawi pun ada kaedah dia. Selain daripada melakukan pengajian, kami juga di Akademi Jawi menjalankan dan mengambil amanah untuk projek-projek yang tertentu yang berkait dengan Khazanah Persuratan Jawi. Misalnya seperti yang terpapar pada skrin ni ialah projek kami bersama dengan Kyoto University, iaitu projek pengarkiban digital majalah kalam, iaitu antara tugas yang kami perlu buat ialah kena merumikan hampir 12,000 muka surat majalah kalam yang terbit daripada tahun 1951 sehingga 1969. Majalah kalam ni satu majalah yang bersejarah, terbit setiap bulan bermula tahun 51 sampai 69 di Singapura selama 20 tahun dan kesemuanya diterbitkan dalam Jawi. Jadi kami diminta oleh kawan kami daripada Jepun ni untuk merumikan hampir 12,000 muka surat lah majalah kalam ni. Daripada sini, kami daripada projek ni, kita dapat lihat kita boleh jayakan satu ekosistem kerjaya penerbitan untuk
ramai pihak lebih untuk terlibatlah benda ni, sebab bila kita buat projek ni selama 5 tahun daripada tahun 2011 sampai 2016, dia bukan kerja seorang, dia kena kerja berpasukan dan kena seramai orang yang boleh untuk melakukan kerja ni. Perumian tu satu, kita kalau tengok kat sini gambar ni ada kan, sebelah kanannya itu Jawi, sebelah kiri dia tu ialah Rumi. Kedua, kerjanya ialah melakukan reka bentuk supaya sungguh pun dalam bentuk ruminya ia dapat dipaparkan dalam bentuknya yang asal. Kalau tengok kat sini kan ada gambar hadiah tu, ada gambar Soekarno kat situ, kita letak sama dan barisnya pun kita cuba pastikan dalam bentuk yang sama. Daripada pengalaman kami melakukan perumian hampir 12,000 muka surat majalah Qalam ni, kita dapat lihat, kita dapat kuasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melakukan kerja perumian, penyuntingan, reka bentuk dan penerbitan. Inilah yang cuba kita kongsikan nanti bila kita aturkan banyak pengajian, banyak bengkel dan juga kemahiran-kemahiran penerbitan tu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya harapnya bermula daripada tahun 2022 ni kita akan ada satu pasukan yang kuatlah, pasukan yang berkemahiran, pasukan yang mempunyai pengalaman dan dilatih dengan cukup untuk mengendalikan lebih banyak teks-teks Jawi yang bakal kita usahakan. Ini majalah Qalam baru satu judul. Kita ada banyak lagi judul. Waktu tu baru cakap tentang majalah. Banyak lagi majalah. Banyak lagi majalah Jawi yang kita tidak teroka. Banyak lagi kitab-kitab Jawi yang kalau di Pustaka Jawi, di Akademi Jawi itu pun kami tak terbuat semuanya. Dan juga banyak lagi karya yang boleh kita usahakan supaya kita akan mewujudkan satu gelombang baru bahasa Jawi bermula daripada tahun 2022 ni, insya-Allah. Selain pada itu, selain daripada projek-projek yang kami lakukan, pengajian yang telah kami adakan, Akademi Jawi Malaysia juga dikenali dengan penerbitan lah. Kita juga sebagai rumah penerbitan. Inilah mata pencarian kami yang utama. Sebab dengan penerbitan tu kita dapat menjana pendapatan sepanjang tahun, sepanjang bulan, setiap masa. Dan maklumlah dengan Jawi ni, dia ialah satu bentuk bahasa yang perlu disuratkan pada kertas. Maka yang dikatakan Jawi itu ialah pada penerbitan, pada buku, pada hasil kerja lah. Dan salah satu daripada koleksi yang kami terbitkan tu ialah Siri Turaf Jawi, iaitu kitab-kitab agama yang diterbitkan dalam Jawi itu kami buat semula, kami terbitkan semula dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan zaman kita. Kalau tuan-tuan tahu tentang penerbitan kita, kita bukan sekadar membuat kerja perumian semata-mata, bahkan kita juga membuat kerja penjawian semula, penaipan semula dan penerbitan semula. Kitab-kitab yang memang asalnya memang dah ada dalam Jawi, kita type semula, kita hasilkan semula kitab-kitab tersebut supaya dia sesuai dengan zaman kita. Dan salah satu contoh kita yang penting ialah kitab Tafsir Nurul Ihsan yang kita kerjasama kita dengan Unisham. Setakat ini kita berkeluarkan 2 jilid daripada juzuk pertama sampai juzuk yang ke-7 Tafsir Nurul Ihsan ni, dan sedang berlangsung lagi proses penerbitan dia tu. Bila kita buat kerja penjawian ni, pengurus penerbitan untuk Tafsir Nurul Ihsan ni, Saudara Amir ni menemui banyak cabaran dan juga banyak kekangan. Setakat ni dia seorang je yang buat. Tapi harapnya dengan adanya kumpulan kita yang baru kita nak bentuk ni, kita nak ada lebih ramai lagi boleh buat, dan harapnya dengan adanya lebih ramai orang ni, kita boleh menghasilkan kerja ni dengan lebih cepatlah, insya-Allah. Setakat ni Tafsir Nurul Ihsan tu misal kata setiap tahun satu jilid. Satu tahun satu jilid kita keluarkan. Mungkin kalau dengan adanya pasukan kita ni, mungkin lebih, satu tahun tu semua jilid kita boleh selesaikan, insya-Allah. Selain daripada itu, kita juga terbitkan karya-karya yang lain dalam bentuk inilah, ada perumian dia tu, sebab kita pun kena faham
generasi kita sekarang sulit untuk membaca Jawi, apatah lagi Jawi lama ni. Jadi bila kita buat perumian tu harapnya orang ramai, para pembaca boleh membaca khazanah persuratan Jawi kita ni dengan lebih mudah lah. Pun begitu, kita melakukan perumian tu dengan berhati-hati, dengan kaedah dan juga pendekatan yang tertentu, supaya bila orang membaca ruminya itu pun, dia dapat mengenang dan melihat kembali tradisi keilmuan Jawi yang diwakilinya. Sebab tu kalau tuan-tuan dapat lihat, kalau penerbitan kita tu adalah dia punya huruf-huruf yang kita perkenalkan lah. Dengan Yuba lah, apa semua nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut sebentar lagi. Okey, dalam bahagian ni, selepas saya perkenalkan Akademi Jawi, saya nak kongsikan sedikit falsafah dan juga sedikit sejarah lah tentang Jawi dan juga pandangan kami tentang Jawi. Umum kami ni selalu ditanya mengenai istilah Jawi tu. Kenapa kami di Akademi Jawi menggunakan istilah bahasa Jawi? Sedangkan kalau di khalayak umum secara arus perdananya, orang selalu guna istilah tulisan Jawi. Dia ada sejarah dia ada cerita dia. Saya akan kongsi secara ringkas sebab mungkin ada di kalangan kita dah mendengar banyak-banyak kali. Sebenarnya istilah bahasa Jawi itu ialah istilah yang digunakan oleh dalam tradisi kita. Kalau kita baca dalam Sairus Salikin, Siratul Mustaqim, Syekh Nuruddin Raniri, Syekh Abdul Rauf Ansuri, Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Palembangi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Al-Fatani, kesemua mereka ni menggunakan istilah bahasa Jawi. Merujuk kepada takrif dia tu, bahasa Melayu yang disuratkan dengan huruf Arab yang dimelayukan. Bahasa Melayu, dia bukan bahasa yang lain, dia ialah bahasa Melayu yang disuratkan. Dia satu bahasa yang surat, bukan bahasa cakap. Dengan huruf Arab yang dimelayukan. Kita pakai huruf Arab untuk Jawi ni, tapi huruf Arab yang telah dimelayukan. Dia sejarah dia panjang, tapi apa yang kita nak cuba tekankan, sejarah itu bermula daripada Nabi Muhammad SAW sebagai pemula kepada bahasa Islam. Pemula kepada sebab wujudnya bahasa Jawi itu. Sebab dengan berkat baginda Nabi SAW, baginda sebagai sefasih-fasih lisan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran sendiri. Wa may yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di situ bermulanya episod baru dalam sejarah peradaban manusia, iaitu dengan wujudnya bermulanya bahasa-bahasa Islam. Bermula daripada bahasa Arab, walaupun bahasa Arab tu sudah ada pada zaman jahiliah, tapi makna-makna bahasa Arab tu digubah melalui faham Al-Quran. Orang Arab pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW pun sungguh pun dia faham bahasa Arab tu, tapi mereka dapati bahawa kalimat-kalimat itu telah digubah menuruti pandangan alam Islam, menuruti cara pandang dan juga makna seperti yang tersurat dalam Al-Quran dan juga didikan baginda Nabi SAW. Perubahan yang besarlah terhadap bahasa Arab. Kemudian disebabkan bahasa Arab tu menjadi bahasa Al-Quran, dia berkembang juga menjadi satu bahasa ilmu yang utama. Kalau nak mempelajari ilmu Islam, nak tak nak kena menguasai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu berkembang, dia menjadi jambatan, menjadi wadah, menjadi medium untuk orang memahami tentang ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Dan daripada ilmu bahasa Arab tu juga dia mengandungkan ilmu-ilmu pelbagai bidang ilmu yang lain seperti ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan dan pelbagai ilmu-ilmu yang kita sifatkan ilmu keduniaan ataupun ilmu sains yang lain. Disebabkan bahasa Arab itu berkembang, maka ilmu tentang bahasa Arab itu juga berkembang. Dan bila ilmu bahasa Arab itu berkembang, dia menjadi satu bahasa dunia yang sangat besar lah. Dan bila jadi satu bahasa dunia yang sangat besar, dia memberi pengaruh kepada bahasa-bahasa Islam yang lain. Apa maksud dia bahasa Islam dekat sini? Bahasa Islam ialah bahasa yang mengandungi dan berkongsi perbendaraan istilah kunci Islam dan mempunyai kefahaman dan juga makna yang sama seperti mana bahasa induk Islam itu bahasa Arab.
Kalau kita tengok bahasa Farsi, bahasa Usmani, bahasa Urdu dan bahasa kita bahasa Jawi, bahasa-bahasa ini mengandungi sebilangan istilah kunci yang asalnya daripada bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Saya pernah buat survey dengan kawan-kawan kita yang cakap bahasa Urdu, bahasa Swahili, bahasa Farsi dan juga bahasa Turki. Mereka juga mempunyai sebilangan istilah yang sama macam kita. Allah, Nabi, sahabat, insan, adil, ihsan, akal, ilmu dan juga fikir. Kalau dia masih kekal dalam bentuk ataupun tulisan Arab dia tu, ejaan dia tu pun dia mengambil ejaan asli daripada kalimah Arab Al-Quran itu. Semua pun mungkin kalau orang Farsi dia akan sebut, tak sebutlah qaf tu dengan bunyi qaf, mungkin dengan ga ke begitulah. Cara sebutan dia pun dah lain, tapi dalam bentuk tulisan dia tulis seperti asalnya itu. Konsep bahasa Islam ni diperkenalkan oleh Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas, satu konsep yang agak baru, boleh juga konsep yang agak kontroversi kalau kita pandang daripada ilmu linguistik moden. Tapi be it as it may, dia satu konsep yang sangat unik dan dia mampu menjelaskan tentang tradisi dan juga sejarah bahasa kita. Dengan konsep bahasa Islam ni baru kita tahu tentang kepentingan dan susur galur sejarah bahasa Jawi ini. Alhamdulillah menerusi tesis saya, tesis master saya di KSIS tu, saya dapat petakanlah galuran sejarah bahasa Jawi ini. Dan kita dapat lihat perkembangan bahasa Jawi ini menerusi kacamata pandangan alam Islam tu. Kita dapat lihat bagaimana Prof Alatas ni menghuraikan tentang penciptaan huruf-huruf Jawi, bagaimana dengan penciptaan huruf-huruf Jawi itu tradisi keilmuan di alam Melayu ni semakin berkembang, semakin pesat dan membentuk makna diri dan juga jati diri kita. Daripada Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1303 Masihi, kemudian Kerajaan Pasai, Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh, kita dapat saksikan begitu ramai alim ulama yang besar mengarang dalam bahasa Jawi ini. Dan bermula daripada Kerajaan Aceh tu kita dapat lihat lagi ramai alim ulama yang kita kenal lah sampai sekarang, iaitu Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Raniri dan Syekh Abdul Rauf Fansuri. Pada abad ke-17, disebabkan kematangan dan juga kepesatan perkembangan ilmu bahasa Jawi ini, kita dapat lihat Al-Quran itu dapat diterjemahkan keseluruhannya. Sungguh pun berada di peringkat awal abad ke-18 begitu. Dan Jawi ini dia juga berkembang bukan sekadar di alam Melayu ni, bahkan pusat dia tu berubah di Mekah. Baik kita tengok macam Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Arsyad Al-Banjari dan lain-lain. Mereka bermukim di Mekah, tapi pada masa yang sama mengarang kitab-kitab Jawi di sana. Dan ilmu bahasa Jawi ini semakin berkembang apabila dia masuk ke abad ke-19 dengan adanya alim-alim ulama seperti Raja Ali Haji yang mula mengarang kitab berkenaan ilmu bahasa Jawi Melayu itu. Kaedah-kaedah mengarang dia, nahu dia, balaghah dia, semua macam mana. Bermula abad ke-20, macam saya dah perkenalkan tadi, Syekh Ahmad Fatani, dia mengusahakan penerbitan. Sebab sebelum Syekh Ahmad Al-Fatani, Jawi ini hanya dikenali dalam bentuk manuskrip sahaja, dalam bentuk tulisan tangan sahaja, ataupun hanya dalam bentuk penerbitan dan kajian oleh para orientalis. Tapi dengan usaha Syekh Ahmad Fatani, daripada orang Islam sendiri, daripada orang yang betul memahami hakikat Jawi, keperluan Jawi untuk disebarkan seluas-luasnya, menggunakan jentera dan juga teknologi semasa. Sebab itulah macam saya cakap tadi, kitab Jawi itu selamat sampai ke tangan kita. Kalau dia bayangkan kalau masih dalam bentuk manuskrip, manuskrip sekarang pun susah nak jumpa. Kalau zaman tu tak ada usaha percetakan, lagilah susah nak jumpa Jawi tu, kitab-kitab Jawi tu nak sampai kepada kita. Sebab apa? Pada pertengahan abad ke-20, kita ni berbondong-bondong bermula daripada Indonesia, kemudian Malaya, sekarang Malaysia, dan negeri-negeri yang lain, sama-sama berpakat untuk tukar tulisan tu daripada Arab Melayu menjadi tulisan Rumi ataupun Latin yang seperti mana kita pakai sekarang lah. Tapi Jawi tak mati. Sebab apa? Hasil usaha macam Syekh Ahmad Fatani,
hasil keilmuan daripada Raja Ali Haji, hasil pengarangan Syekh Daud Fatani, yang alim-alim ulama kita yang sebelum tu yang sempat mewariskan kepada kitab-kitab tu, sungguh pun kita rumi sekarang ni dia masih lagi selamat lah, sama ada dalam bentuk manuskrip dan juga kitab bercetak. Dan ilmu cuma yang tak berapa nak ada tu ialah ilmu mengarang jawi seperti mana yang digagaskan oleh Raja Ali Haji dan alim-alim ulama kita yang lain ni. Kalau saya terus terang saya cakap, linguistik Melayu moden kita sekarang ni dia tidak menggambarkan dan tidak mesra dengan jawi. Jadi kita perlu hidupkan balik ilmu jawi kita ni, ilmu bahasa jawi tu, supaya kita dapat memahami jawi itu menggunakan kerangka dan juga pandangan alam yang betul tanpa kita merosakkan tradisi dia tu. Kalau kita hanya sekadar pandang jawi itu sebagai sekadar tulisan semata-mata, maka kita boleh kata tak fahamlah jawi itu hakikat dia macam mana. Kita hanya pandang satu aspek sahaja jawi itu. Kita tak nampak jawi itu dalam bentuk yang menyeluruh. Dalam layar yang slide sebentar tadi, tuan-tuan ada nampak muka Zakbar. Zakbar ni pun penting juga. Sungguh pun dalam buku saya Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi, saya cuba ketengahkan hujah bahawa Zakbar ni adalah antara punca utama kenapa kita tukar Kuda Rumi. Tapi antara sumbangan dia yang penting ialah dia menggagaskan tentang konsep bahasa seperti mana yang difahami oleh orang Melayu. Orang Melayu bila dia pandang bahasa tu, dia akan nampak kepada 3 tingkat ni. Bahasa pasar, bahasa tutur dengan bahasa surat. Bahasa pasar itulah bahasa paling rendah dan dia untuk kegunaan dagang. Misal kata kalau orang Cina dengan orang India, dia nak bercakap di tempat kita ni, kalau dia tak guna bahasa Inggeris, dia akan guna bahasa Melayu. Dan bahasa dia tu, bahasa Melayu yang digunakan tu ialah bahasa pasar lah. Sebab bahasa tu bahasa yang rendah, bahasa tu mungkin tersilap sana sini dari segi nahu dia. Dan juga mungkin perkataan dia tu bukan perkataan yang kaya lah. Bahasa pasar ni ataupun bahasa Melayu rendah ni, dialah menjadi bahasa Indonesia yang kita tahu sekarang. Kalau kita baca sejarah bahasa Indonesia, kenapa bahasa Indonesia tu asal dia bahasa Melayu. Tetapi disebabkan luasnya pengaruh Belanda pada zaman tu dan banyaknya suku kaum di Indonesia tu, bukan orang Melayu saja, maka diperlukan satu bahasa perantara antara suku-suku dan juga pelbagai bangsa ni. Jadi Belanda ambil pendekatan gunakan bahasa Melayu. Dia pilih bahasa Melayu untuk jadikan sebagai bahasa pertukaran di wilayah jajahan Indonesia tu. Kemudian pada tahun 1928 ada Sumpah Pemuda. Mereka isytiharkan bahawa bahasa persatuan Indonesia itu ialah bahasa Indonesia. Dan dalam dia punya Kongres Persuratan tu, Kongres Persuratan Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, mereka juga mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia tu sebenarnya asal usulnya daripada bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita cakap dengan orang Indonesia, kita tak pelik lah, kita boleh fahamnya. Cuma cara dia cakap, pemilihan perkataan dia tu dan binaan nahu dia tu mungkin sedikit berbeza lah dengan kita. Tapi dia punya akar itu ialah daripada bahasa pasar ataupun bahasa Melayu rendah. Kemudian yang lebih tinggi sikit daripada bahasa pasar itu ialah bahasa tutur. Inilah bahasa yang kita tutur dan kita cakapkan sehari-hari. Dia ialah bahasa jati Melayu, dia dalam bentuk suara. Dia beza dia orang Melayu ni dia cakap bahasa dia lebih sempurna lah. Dari segi nahu dia lebih difahami. Cuma beza dia dengan bahasa surat, dia ni ialah bahasa dalam bentuk bunyi. Dan bila kita bunyikan bahasa tu kadang-kadang dia terpotong, kita ringkaskan perkataan-perkataan tu. Jadi dia bahasa yang untuk Zakbar dia kata bahasa ni memiliki darjat yang kedua lah. Tetapi untuk bahasa Melayu yang lebih tinggi, yang paling sempurna bentuk dia tu ialah bentuk bahasa surat. Dan dia dalam bentuk huruf. Dia sempurna sebab dia stabil. Dia seragam dan juga selaras. Kalau orang tu daripada Patani ke, daripada Perak ke, daripada Kedah ke, masing-masing bila dia nak menyebutkan tentang air, dia akan eja dengan satu ejaan sahaja. Alif, ya, ra. Alif hamzah, ya, ra. Jadi dia seragam di segi situ. Kalau orang tu daripada Sumatera ke, daripada Jawa pun sekalipun, bila dia nak mengeja dalam Jawi, dia akan eja dengan bentuk yang seragam. Sebab apa dia seragam? Sebab dia ada ilmu bahasa Jawi yang mentadbir
bentuk bahasa itulah, dan dia disebabkan dia ada ilmu yang menguasai dan mentadbir Jawi itu, penulisan tu, maka dia menduduki darjat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Dan kalau kita baca kitab-kitab ataupun hikayat-hikayat Melayu sekalipun, kita akan dapati bahawa bahasa yang digunakan tu ialah bahasa yang paling indah, bahasa yang paling tersusun, bahasa yang paling elok. Jadi kita dalam plan kita, dalam rencana kita dalam Akademi Jawi Malaysia ni, kita nak cuba hidupkan betul-betul bahasa surat tu, bahasa Jawi tu, dengan menguasai pelbagai bidang ilmu yang bakal kita kongsikan nantilah. Jawi ni, kedudukan dia dalam peta keilmuan tu di mana? Kalau kita tengok ni, dia kedudukan dia ialah sebagai salah satu daripada ilmu bahasa, seganding juga dengan ilmu bahasa Arab. Kalau orang dalam mengaji agama ni, dia akan belajar ilmu bahasa Arab lah dengan bersungguh-sungguh. Kita boleh juga jayakan Jawi ni sebagai salah satu bidang ilmu bahasa yang penting. Tapi dengan syarat dia bukan difahami dalam bentuk tulisan semata-mata, bahkan ialah dalam bentuk bahasa. Nanti saya akan tunjuk ilmu Jawi ni sebagai bentuk bahasa dia tu macam mana. Bila kita dapat fahami Jawi itu sebagai ilmu bahasa, dia akan menjadi ilmu alat. Ilmu alat tu kita akan guna untuk memahami bidang-bidang ilmu yang lain. Kita dalam kitab Jawi ni ada ilmu tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab hisab pun ada, kitab sains pun ada. Tapi kalau kita tak ada alat untuk meneroka kitab tauhid, fiqh tu dari segi bahasa dia tu, jadi sulitlah. Itu satu. Kedua, kalau kita tak ada ilmu yang stabil untuk meneroka kandungan ilmu tu, kita akan banyak buat pandai-pandai lah. Orang ni cakap macam ni, orang tu cakap macam ni. Bacaan bumi jadi bom lah, dan seterusnya lah. Itu contoh-contoh yang kita akan temukan lah bila kita tak ada ilmu alat yang sempurna. Ilmu bahasa Jawi ni macam mana? Bila cakap Jawi itu sebagai ilmu bahasa, paling tidak pun kita petakan dia kepada 6 bidang ilmu. Ilmu huruf, ilmu tanggaman, ilmu jalan bahasa, ilmu balaghah, ilmu membaca dan mengarang, dan ilmu sejarah dan falsafah. Kita akan cuba hidupkan bengkel untuk setiap satu bidang ilmu ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mengikuti kita nanti, kita akan bukalah bengkel setiap satu bidang ilmu ni nanti. Harapan dia di akhirnya nanti, dengan menguasai ke semua bidang ilmu ni nanti, dia bukan sekadar boleh membaca naskah-naskah Jawi, dia bukan sekadar boleh membuat kerja perumian, dia bahkan nanti dia akan menjadi pengarang Jawi. Di sinilah macam saya cakap di bawah tadi, bermulanya kebangkitan semula Jawi tu dengan adanya ilmu yang ni. Sebab apa saya begitu yakin cakap benda macam ni? Sebab benda ni macam bahasa yang mati ni, pengalaman dihidupkan semula tu pernah ada dan terjadi hingga ke zaman moden kita ni. Apa bahasa tu? Contohnya macam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Dia dulu ialah bahasa yang mati. Dia kan orang Yahudi dulu bertebaran di seluruh dunia. Mereka ni tak ada satu bahasa kebangsaan, bahasa yang seragam. Jadi bila ada usaha Zionism tu, usaha mewujudkan negara haram Israel tu, mereka perlukan satu kesatuan, dan salah satu bentuk kesatuan tu ialah bahasa. Nak tak nak, Yahudi daripada pelbagai pelosok dunia ni, daripada Rusia, Eropah, Afrika, hatta kat Pulau Pinang pun ada dulu Yahudi. Mereka bila dia nak balik tu, mereka perlu disatukan semula. Dan cara nak menyatukan semula mereka itu ialah dengan menyatukan bahasa dan menghidupkan ilmu bahasa Ibrani mereka tu. Diajarlah semula tentang tulisan Ibrani, Hebrew tu, ilmu bahasanya, sehingga hidup bahasa Ibrani, Hebrew tu menjadi bahasa rasmi negara haram Israel. Sampai tahap macam tu mereka boleh buat, dan saya yakin untuk Jawi ni kita pun boleh buat benda yang sama, dengan syarat kita perlu menggunakan kerangka dan juga pandangan alam, falsafah dan sejarah yang betul. Dia tak boleh pandang Jawi itu sekadar tulisan semata-mata. Kalau tidak, 20-30 tahun usaha untuk menghidupkan Jawi itu, dia takkan pulih lah, dia takkan berjaya. Dia perlu dengan ilmu dan juga kerangka yang betul. Okey, ni kita dah masuk ke dalam bidang kerjaya, bahagian yang terakhir dalam pembentangan saya. Bila kita cakap tentang Jawi ni, apa kita maksud, apa bidang kerjaya yang dia akan, apa lingkungan kerjaya dalam Jawi ni? Paling tidak bila kita buat Jawi, Akademi Jawi Malaysia buat Jawi ni setelah lebih 10 tahun, Jawi ni kita dapat bahagikan kepada 3 bidang dia yang utama. Ilmu bahasa,
sejarah dan kebudayaan, dan Pesuratan Jawi. Ilmu bahasa telah saya terangkan tadi bila saya tunjuk tentang slide ilmu bahasa Jawi itu. Segala bentuk kemahiran bahasa Jawi itu perlu dikuasai lah bila kita sebut tentang Jawi. Ilmu sejarah, bidang sejarah dan kebudayaan tu berkait dengan, bila kita cakap tentang Jawi ni, dia akan berkait dengan jati diri kita. Bila kita nak kata nak jadi Melayu, nak jadi, pada masa sama nak jadi Islam juga, Jawi itu ialah dia punya penengah dia. Bayangkan agama di sebelah kanan kita, bangsa di sebelah kiri kita. Apa yang menghubungkan antara agama dan bangsa tu? Itulah bahasa. Di tengah-tengah itu ialah bahasa. Sebab kita masuk Islam bukan dengan bahasa Arab, dan kita tidak diarabkan pun bila masuk Islam. Alim ulama kita dulu mencipta satu bahasa baru, iaitulah bahasa Jawi, untuk mengislamkan kita lah. Jadi bila kita nak belajar sejarah, nak tak nak, untuk kita tengok perjalanan sejarah bangsa kita yang macam kita dah buat dalam bentuk galuran ni tadi, kita kena tengok apa sifat zahir dia tu. Sifat zahir itu ditinggalkan dalam sejarah dalam bentuk bahasa. Prof. Alatas sebut bahasa ialah saksi sunyi makna diri bangsa. Itulah bukti tentang jati diri kita, bukti tentang keberadaan kita sebagai satu bangsa di dunia ni. Itulah bahasa tu lah. Jadi kalau kita cakap tentang Jawi, dia ada elemen sejarah dan juga kebudayaan dia tu. Dan kalau dalam UNESCO, Jawi ni, kategori dia tu dalam bentuk intelligible heritage. Warisan tidak nampak. Sama juga kedudukan itu macam orang buat kapal Melayu, buat ukiran perak Melayu, buat ukiran kayu ke apa semua tu. Jawi tu dalam kategori tu. Ini ilmu warisan. Dan kalau pandai kan, dia boleh mohon geran lah atas nama ilmu warisan ni. Untuk Jawi ni pun alhamdulillah kita dah cuba mohon, sebab tu kita boleh gerakkan lah gerakan bahasa Jawi ni untuk dalam bentuk pendapatan sebagai bentuk kebudayaan. Kemudian yang akhir, Jawi itu bila kita cakap tentang Jawi, dia akan berkait dengan pesuratan. Kita sebut tentang pelbagai bidang ilmu tu. Kita bila kita nak tahu pesuratan Jawi tentang ilmu tauhid, dia ada sekian-sekian kitab dia. Pesuratan Jawi dalam ilmu fiqh, dia ada sekian-sekian kitab dia dan seterusnya lah. Dan yang menariknya, bila kita buat kajian dalam pesuratan Jawi ni, kita temukan lagi banyak disiplin ilmu yang sangat menarik. Macam contoh, dalam Akademi Jawi Malaysia diterbitkan koleksi perubatan Jawi yang diketuai oleh Dr. Muhammad Effendi Syafri yang melakukan banyak kajian mengenai ilmu perubatan Melayu bersumberkan kitab-kitab Jawi. Dan banyak penemuan-penemuan yang menarik dan kita boleh jadikan pedoman dan juga iktibar lah untuk kita di zaman kita sekarang. Kita doakan Dr. Effendi satu hari nanti boleh menang hadiah Nobel kerana menemui banyak dapatan-dapatan sains daripada kitab-kitab Jawi, insya-Allah. Begitu juga ilmu yang lain, macam contoh ilmu rumah tangga. Orang Melayu terkenal dengan adat dan juga adab dia, petua-petua, cara-cara yang baik untuk membentuk dan menjaga rumah tangga. Kita ada temukan banyak kitab-kitab tersebut. Dia bukan dalam ilmu tu dalam bentuk lisan sahaja, dia dalam bentuk pesuratan juga, disuratkan dalam kitab-kitab. Kitab kita yang bestseller, laku keras, kitab adab perempuan. Di situlah Akademi Jawi Malaysia dikenali lah. Daripada kitab adab perempuan tu, kita dapat faham tentang bagaimana alim ulama dulu membentuk rumah tangga yang baik, bersumberkan Islam dan juga adat dan budaya Melayu yang tempatan sifatnya. Parenting versi Melayu lah. Tu senang nak cakap macam tu. Okey, bila kita sebut tentang bidang kerjaya ni berdasarkan pembidangan yang besar yang kita bagi tadi tu, apa perincian-perincian bentuk kerjaya dia tu? Saya mulakan daripada sebelah kanan. Kalau Jawi sebagai sejarah dan kebudayaan, ni antara bidang kerjaya dia. Pertama sebagai penyelidik. Kalau kita jadi penyelidik sama ada bebas ataupun berkait dengan universiti ataupun mana-mana institusi, kita akan mengkaji tentang sejarah dan kebudayaan Melayu itulah. Penyelidik tu akan mengkaji benda, menyelidiki unsur-unsur sejarah dan kebudayaan Melayu tu.
Kenapa penyelidik ni penting? Macam contoh nak buat filem Mat Kilau kan, baru ni kan viral filem Mat Kilau. Saya pun tak sempat tengok lagi. Kalau kita tak baca, tak mahir baca kitab-kitab Mat Kilau ataupun tak tahu baca sejarah Jawi pada zaman tu, kita akan tersilap lah banyak unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dia tu. Kalau nak buat cerita tentang apa Dato' On ke kan, tentang Syekh Nuruddin Raniri ke, nak tak nak kena kaji lah, kena selidik lah kitab-kitab mereka itu. Baru kita dapat gambaran yang baik lah untuk kita tonjolkan sebagai salah satu aspek kebudayaan kita. Dan kalau orang tu berkhidmat di universiti sebagai pensyarah, dia juga boleh mengajar sejarah dan kebudayaan itu dengan bentuk yang sangat tersusun. Kadang-kadang kita sedih jugalah tengok kawan-kawan kita bila nak mengajar tentang apa titas ke, nak mengajar apa tentang subjek makna diri, patriotisme, civic apa semua tu, bahan dia tak tersusun dan kadang-kala bahan dia tu bukan daripada asli daripada alam Melayu. Jadi dengan Jawi ni kita mampu tawarkan kandungan tersebut lah bila kita nak bercakap tentang sejarah, tentang kebudayaan. Jawi tu satu ranah ataupun kepustakaan yang sangat kaya untuk kita ceritakan tentang sejarah dan kebudayaan kita. Misal kata macam majalah Qalam tu sendiri, iaitu sumber yang untapped resources untuk kita tahu tentang sejarah dan perkembangan pemikiran pada zaman tersebut. Pentinglah bila kita sebagai pensyarah kita boleh gunakan bahan tu untuk sebagai kandungan pengajian kita. Kalau tak berminat dengan benda akademik ni ataupun rasa macam susah sangat benda akademik ni, minat dengan seni saja. Dari segi aspek kebudayaan pun Jawi dia boleh tawarkan benda yang sama. Pereka seni ataupun pereka grafik ataupun khatat itu sendiri termasuk dalam sejarah dan juga kebudayaan Jawi itu. Kalau kita pergi ke Turki ke Iran ke, kita tengok macam syair-syair dan juga puisi-puisi, tokoh-tokoh puisi mereka tu kan dibuat dalam bentuk khat yang cantik kan. Sa'di ke, Maulana Jalaluddin Rumi ke, dibuat dalam bentuk khat nasta'liq yang cantik tu. Kita kalau di pasar-pasar macam pasar seni misalnya, kita tak nampak pun pantun kita ataupun gurindam ke ataupun apa-apa kata hikmah daripada tradisi Jawi kita dibentuk dalam khat yang begitu bergaya dan cantik tu. Dan dia boleh jual dengan harga yang sangat mahal. Jadi itu satu bidang yang belum betul-betul kita terokai. Kadang-kadang bukan kita buat dalam bentuk lukisan semata-mata, mungkin dia boleh buat dalam bentuk ukiran kayu ke, ukiran besi ke, kan? Dibuat dalam bentuk yang cantik. Kalau kita pergi ke Museum Pahang, itu banyak contoh-contoh ukiran-ukiran kayu dan juga produk-produk kraft tangan yang betul-betul berkait dengan Jawi ni. Ada apa peti-peti makanan yang ada dia punya Jawi kat luar dia tu memang cantik. Itu kalau itu dalam bentuk seni dan juga kraft tangan. Dan satu lagi, selain daripada bentuk ilmiah, bentuk akademik dan juga bentuk seni, ialah dalam bentuk keusahawanan ataupun penyebaran kitab-kitab Jawi. Sebab kalau kita pergi ke kedai-kedai buku, susahlah kita nak jumpa kitab Jawi. Kan? Kitab-kitab Jawi ni hanya dijual pada kedai-kedai yang terpilih sahaja. Jadi salah satu bentuk cara ataupun kerjaya yang untuk kita hidupkan Jawi itu dapat disebarkan meluas penggunaan dan dihidup sebagai satu budaya yang hidup ni, ialah kita kena gerakkan satu bidang kerjaya yang baru ataupun bidang kerjaya yang memang sedia ada, tapi kita tambah lagi elemen dia tu, iaitu menjadi pengedar kepada kitab-kitab Jawi ni. Asbab daripada pengedar, Jawi tu boleh hidup. Kalau macam Syekh Ahmad Qatani tu, bila dia mencetak kitab dia beribu-ribu naskah, dia hidupkan pengedar kitab-kitab Jawi ni di kalangan jemaah haji. Kan kita nak masuk musim haji sekarang kan. Sebab apa jemaah haji ni penting? Sebab kat situlah satu-satunya masa semua orang daripada seluruh dunia Islam berkumpul pada satu tempat. Misal kata di alam Melayu ni, semua orang yang celik bahasa Melayu pada zaman tu, dia jumpa semua orang yang datang haji pada zaman tu. Waktu itulah dia edarkan kitab-kitab Jawi itu kepada jemaah-jemaah haji yang bakal balik ke negeri dia masing-masing, dan sama ada dia mengajar ataupun dia memiliki kitab Jawi itu. Misal kata pada zaman Malaya, mungkin zaman perang Jepun ke,
habis terbakar satu negeri, kitab-kitab tu tak ada, tapi di negeri lain ada kitab-kitab tu. Sebab apa? Ada inisiatif pengedaran pada waktu tu. Dan dalam bentuk kerjaya ni zaman sekarang lagi menarik sebab zaman sekarang ni dia dalam bentuk dalam talian kan, jualan tu boleh berlaku dalam talian. Maka pengedaran tu boleh dilakukan dengan lebih meluas lah, lebih mencapah lah. Bayangkan kitab-kitab Jawi ni diedarkan semula di seluruh alam Melayu kita ni. Jadi kalau market ataupun saiz pasaran Indonesia tu 230 juta rakyat, kita hanya ambil 1% je daripada 230 juta rakyat dia tu. Berapa juta? 23 juta kan. 23 juta orang baca kitab Jawi. Kitab Jawi tu kita jual, kita ambil untung lah. Pengedar ambil untung RM1 daripada satu kitab Jawi yang diedarkan tu. Berapa juta dah kita boleh dapat untung daripada pengedaran kitab Jawi tu begitu. Nanti kita baru cakap tentang pengedaran lah kitab-kitab Jawi. Tapi ultimately dia penting supaya Jawi tu, budaya Jawi tu dia tersebar. Jadi kalau dalam sejarah dan kebudayaan Jawi tu, selain daripada menjadi tenaga pengajar, dia juga boleh dalam bentuk pereka seni, membuat craft dan sebagainya. Dan pada masa sama dia juga dia boleh menjadi pengedar kitab-kitab Jawi itu supaya kitab-kitab Jawi itu dibaca dan digunakan di segenap tempat. Dua lagi bidang, persuratan Jawi dan juga ilmu bahasa Jawi, dia lebih kurang berkait tapi dia hanya beza sikit je. Saya akan terangkan sekaligus. Kalau persuratan Jawi itu dia juga ada penyelidik dia. Bila kita nak baca kitab-kitab Jawi, dia perlu ada penyelidik yang dilatih lah, dan juga ada pensyarah dia juga. Sebab kalau kita nak baca kitab Jawi, nak syarahkan kitab Jawi, dia perlulah ada ilmu, ada sanad dia, dan juga dilatih untuk mensyarahkan kitab Jawi tu. Kitab Jawi ni bukan boleh suka hati je boleh syarahkan begitu, dia kena ada tok guru dia lah yang mengajar dia. Kalau nak tengok contoh pensyarah kitab Jawi yang baiklah bagi saya selalu tengok macam kuliah daripada Baba Ismail Sepanjang. Memang ada di YouTube, ada di Facebook pun ada. Bila disyarahkan kitab-kitab Jawi dia tu memang sangat halus, sangat indah dan sangat saintifik lah penjelasan dia tu. Itu satu bentuk syarahan kitab Jawi yang sangat baik yang boleh kita contohi. Sebab dia juga membahaskan dan mensyarahkan elemen-elemen bahasa yang terkandung pada kitab Jawi itu. Itu satu bentuk yang menarik lah. Sama juga macam bidang ilmu bahasa Jawi itu, dia ada satu lagi perumi dan juga penjawi. Bila orang nak melakukan kerja penjawi dan juga perumian tu, dia perlu paling tidak kena ada ilmu dan juga kemahiran bahasa Jawi. Asas itu ialah boleh membaca Jawi dengan baiklah. Kemudian dia boleh tahulah menghurai, menggalur tentang struktur ayat, bentuk binaan ayat dia tu, supaya huraian dan juga galuran dia tu ialah huraian dan galuran yang tepat dan betul menunjukkan ilmu bahasa Jawi dia tu. Dan bila orang tu melakukan kerja perumian, merumikan kitab Jawi untuk penerbitan, dia boleh mempertahankan bacaan dan hujah-hujah kenapa dibaca begitu. Misal kata tanga kaf lam, dia boleh ada 7 cara baca. Tangkal, tongkel, tongkol dan seterusnya. Tapi sebagai seorang perumi yang baik, dia boleh pilih bacaan mana yang betul dan dia boleh berhujah pula dengan bacaan yang betulnya itu. Mungkin dia akan letak pada nota kakinya. Saya akan tunjukkan bagaimana perumi dia buat kerja, sebab tu saya merahkan benda ni. Tapi untuk mencapai benda tu, dia perlu mempunyai ilmu bahasa Jawi dan dia juga kena mahir dalam persuratan Jawi itu sendirilah. Dan misal kata kalau orang tu tak buat kerja perumi dan dia nak lebih lagi, dia boleh buat kerja penyuntingan. Nanti saya akan tunjuk macam mana kerja penyuntingan tu dibuat. Jadi itu adalah bidang-bidang kerjaya yang terdapat dalam Jawi ni, dalam bahasa Jawi ni. Sebab apa bidang-bidang kerjaya ni kita senaraikan? Kalau kita bentukkan dalam bentuk satu ekosistem, maka kita akan dapat lihat bahawa Jawi ni untuk dia betul-betul hidup dan untuk dia betul-betul besar, dia berada dalam satu ekosistem penerbitan dan juga kebudayaan. Kita sebut tadi semua bidang kerjaya tu, ini kedudukan bidang kerjaya tu dalam bentuk ekosistem. Kita tak boleh harap kerajaan semata-mata untuk buat benda ni. Dia kena hidup sendiri atas inisiatif masyarakat dan juga bangsa itu sendiri untuk menghidupkan Jawi itu. Tapi di mana dia bermula? Dia bermula dengan penyelidikan. Bila ada ilmu yang jelas, tersusun dan juga kaedah-kaedah yang terkini dalam melakukan kerja-kerja berkait dengan Jawi ini, maka kita boleh hidupkan dia punya
persuratan. Persuratan tu dia bergerak mulanya dengan pengarangan. Adanya kitab jawi adalah kerja perumian tu. Selagi kitab jawi itu tak habis dirumikan, selagi itulah ada kerja untuk perumian tu. Dan bila bertambah lagi karya-karya berkait dengan jawi, muncul pula tulisan-tulisan ataupun karangan-karangan baharu yang dikarang asli dalam jawi, akan muncul lagi kerja penyuntingan, kerja perumian yang perlu dilakukan untuk menyebarkan dan hidupkan budaya jawi inilah. Dan bila orang tu dah mengarang, dia perlu disunting lah, sebab tak boleh terus karang, terus terbit. Dia mesti melalui proses penyuntingan. Dalam penyuntingan tu termasuklah juga perumian dan juga reka bentuk. Kalau dalam buku dia akan reka bentuk. Kalau orang tu buat khat sekalipun, dia perlu juga melalui proses penyuntingan dan reka bentuk supaya dia dapat dihasilkan dalam produk yang komersial lah, yang boleh dimasuk dalam mesin tu, dibuat dalam bentuk yang kapasiti yang besar tu lah. Dan kalau kita cakap tentang penerbitan, dia ada satu proses, itu penerbitan dan percetakan. Ini pun termasuk dalam ekosistem jawi itu sendiri. Hal ni pernah juga disinggung oleh Syekh Ahmad Al-Fatani lah dalam kitab dia Hadikatul Azhar wa Rayahin, kalau tak salah saya. Bila dia memang menekankan betul-betul tentang aspek jentera percetakan kitab tu. Kalau boleh, jentera percetakan kitab tu mestilah yang terbaik, yang terkini, yang tercanggih. Kalau di Akademi Jawi Malaysia, kalau yang akan mengikuti bengkel penerbitan kita, kita akan kongsikan, kita akan buat bengkel berkenaan dengan teknologi terkini dalam percetakan. Sebab misal kata kalau kita buat design buku, dia ada resepi-resepi dia. Dia ada software-software yang kita akan gunakan. Lebih-lebih lagi kalau kita menggunakan huruf Jawi Arab ni, dia ada teknologi yang perlu kita kuasai untuk menghasilkan hasil seni ataupun hasil persembahan yang terbaik itu. Dan salah satu bengkel yang bakal kita adakan ialah penggunaan bengkel seni reka buku untuk penerbitan Jawi. Kita akan guna Adobe InDesign Middle East Edition, yang kita akan betul-betul guna sehabis baik teknologi yang ada tu untuk menghasilkan penerbitan Jawi yang terbaik, insya-Allah. Seterusnya, bila bahan dah ada, produk dah ada, kat situlah kita akan belajar tentang pengedaran dan juga penjualan kitab-kitab Jawi itulah, macam kita sebut tadi tu. Kita tengoklah, kita akan buat kajian tentang pemasaran, kita akan buat kaedah-kaedah pemasaran yang bagus, yang baik, yang kena dengan akhlak dan juga akhlak dan juga pandangan alam Islam. Ini insya-Allah saya nampak tadi ada Ustaz Rizki, kita akan kerjasama rapat dengan halaqah muamalah dalam membuat banyak kursus-kursus tentang muamalat yang berlandaskan Islam. Dan kita akan gunakan produk-produk Jawi ni sebagai salah satu dia punya bentuk dia lah, ataupun bahan yang bakal kita pasarkan dan kita melakukan pengedaran dan jualan ni. Dan bila kitab-kitab tu dah diedarkan, dijual, digunakan, dibaca, terdapat di mana-mana tempat, penyelidikan akan terus berlangsung dan ekosistem ni akan bergerak. Dia akan menjadi ekosistem yang mandiri dan insya-Allah pada bacaan saya, kalau betul-betul kita buat benda ni, dalam 5 ke 10 tahun nanti kita akan nampak balik Jawi tu akan hidup semula, insya-Allah. Dan kita ni adalah sebahagian daripada sejarahnya. Okey, dari segi pangkat pula, bukan pangkat dalam bukan pangkat kerajaan apa semua tu. Ini kerja-kerja ni dia ada dia punya tingkat-tingkat dia ada perjalanan kerjaya dia tu. Dia bermula dengan perumi, daripada perumi dia menjadi penjawi, daripada penjawi dia menjadi pengarang. Perumi tu apa dia? Orang yang boleh membaca naskah Jawi dengan betul dan boleh mengkaji dan memperkenalkan naskah Jawi dengan baik. Dia boleh baca dengan betul lah. Bahawa mim dia tak baca bom, dia akan baca bumi. Macam kaf dal ya, dia tak baca kedi, dia akan baca kedai. Kaf lam dal ya, dia bukan keldi, dia keldai. Dia ada kaedah-kaedah perumian yang kita akan tengok lah. Kemudian tingkat yang kedua ialah menjadi penjawi. Penjawi itu maksudnya orang yang menguasai ilmu bahasa Jawi. Daripada teks Rumi itu dia boleh jawikan teks Rumi itu dengan kaedah ilmu bahasa Jawi yang betul.
Kita ada banyak teks Rumi yang memang diterbitkan oleh Rumi dan dia ada kehendak-kehendak daripada penerbit tu untuk dijawikan. Contoh yang paling baik sekali ialah novel Nirnama oleh Hilal Ashraf. Itu Akademi Jawi Malaysia yang jawikan daripada Rumi, kita jawikan bentuk Nirnama tu dalam bentuk Jawi. Bayangkan kalau banyak novel yang bakal terbit ni, kita boleh gerakkan usaha penjawian itu. Dan kita buat Jawi tu dengan guna Jawi turas lagi, dengan Jawi tradisi, dengan berdasarkan ilmu Jawi yang kita belajar ni lagi. Bayangkan dia punya skop kerja tu begitu banyak yang boleh kita buat. Kadang-kadang kerja tu bukan dengan Akademi Jawi Malaysia saja. Boleh buat kerja tu dengan Hilal Ashraf ke, mungkin dengan Iman Publication ke, Jejak Tarbiyah ke, Biblio Press ke, dan seterusnya. Banyak kerjaya yang boleh kita wujudkan dengan adanya kemahiran tersebut. Tetapi yang paling tinggi sekali dalam perjalanan kerjaya keilmuan Jawi itu ialah pengarang Jawi. Ini yang ultimate lah orang tu. Dia boleh menghasilkan karya Jawi itu terus tanpa perlu dirumikan, tanpa melalui jalan rumi, betul dia kena jawikan tak. Dia macam alim ulama kita dulu lah, bila dia menyuratkan karya di dalam bentuk kitab tu, dia terus karang dalam Jawi. Menghasilkan karya pengkarangan Jawi yang asli terus dalam Jawi. Ini yang kita nak cuba lahirkan pengarang-pengarang Jawi ni. Jadi banyaklah latihan yang perlu dia lalui. Bukan sekadar ilmu huruf ataupun tulisan Jawi itu saja. Dia kena juga tahu tentang ilmu tanggaman Jawi, ilmu nahu Jawi, ilmu jalan bahasa Jawi ataupun ilmu gubahan makna Jawi. Dan pada masa sama dia juga kena menguasai disiplin-disiplin pengarangan Jawi yang macam saya petakan dekat sinilah, membaca dan mengarang, macam mana nak mengarang syair Jawi, dia ada kaedah-kaedah dia. Bagaimana untuk mengarang prosa ataupun nasar Jawi dalam bentuk hikayat, dalam bentuk ilmiah, dan juga bagaimana untuk mengarang warkah Jawi. Itu dia juga ada disiplin-disiplin dia. Itulah pengarang Jawi yang kita nak cuba hasilkan. Tetapi pada masa yang sama, kalau tengok kat sini, dia ada kerja penyunting. Penyunting ni bila seorang tu dah mahir buat kerja perumian, kita akan lantik dia ataupun kita akan asuh dia untuk menjadi penyunting. Maknanya dia akan menjaga perumi-perumi baru ni. Dia akan membantu perumi-perumi baru untuk menghasilkan perumian, hasil-hasil perumian yang lebih baik lah. Dia macam skim MLM jugalah sikit. Dia ada piramid skim dia tu. Tapi kita anggap ambil benda yang positif lah. Daripada orang tu tak tahu Jawi, dia dah boleh baca Jawi. Daripada dia boleh baca Jawi, dia boleh merumikan Jawi dengan betul. Dan dia boleh ada dia punya usrah ataupun dia punya anak-anak buah dia yang dia boleh asuh dan juga didik untuk melakukan perumian dengan betul dan sempurna. Dan bila dia dah mahir lagi, dia boleh menjawikan pula. Dia pun boleh menjadi penyunting. Penyunting ni kira macam upline lah, yang ada dia punya downline dekat bawah dia tu kan. Penyunting ni, kalau untuk Akademi Jawi yang betul-betul nak bernaung dengan Akademi Jawi, kita akan keluarkan sijil. Maksudnya dia bertauliah lah untuk menjadi penyunting. Dan sijil kita alhamdulillah agak laku juga, sebab sijil itu boleh digunakan untuk banyak kerja-kerja penerbitan di rumah-rumah penerbitan yang lain lah. Nanti kita akan cuba hidupkan dia punya pengajian dia tu. Akhir sekali dalam masa 5 minit yang berbaki ni, minta maaf mungkin ambil masa sikit lagi. Kerja perumian, saya nak fokus kepada satu kerja satu tingkat ni, itu kerja perumian tu. Apa yang dia kena buat dalam kerja perumian itu, macam saya dah cakap tadi tu, cuma tambahan 2 yang merah bawah tu. Dia perlu membandingkan naskah-naskah. Ini seorang perumi yang baik kalau misalnya kata dia mempunyai beberapa naskah yang dia jumpa. Naskah A, naskah B, naskah C pada satu judul yang sama. Dia perlu mempunyai kemahiran untuk melakukan tahqiq terhadap manuskrip ataupun naskah-naskah yang dia jumpa itu. Mana bacaan ataupun mana naskah yang paling terbaik untuk dijadikan sebagai naskah terbitan. Nak tak nak, dia kena belajarlah sikit tentang ilmu kodikologi, filologi dan seterusnya. Ilmu-ilmu berkaitan dengan pernaskahan. Dan yang lebih baik, bila dia dah siapkan dia punya tahqiq dan juga perumian itu, dia juga kena mahir untuk memperkenalkan naskahnya kepada bakal pembaca dia. Kenapa memperkenalkan naskah ni penting? Naskah itu ialah teks, pengenalan itu ialah dia punya konteks. Kita tak nak kita sekadar terbit je karya-karya tanpa dia ada dia punya konteks dia tu, konteks semasa dia, konteks masalah yang cuba dia selesaikan, berbagai konteks-konteks yang lain lah.
Dan hasil dia tu macam contoh, kalau kita ambil contoh penerbitan Akademi Jawi Malaysia, ni contoh hasil yang kita selalu jadikan contoh lah bila kita buat kerja perumian. Dia ada dia punya jawi yang asal yang kita kekalkan dalam penerbitan tu, dan juga perumian yang kita perkenalkan untuk zaman kita sekarang. Sedikit tentang perumian, bengkel perumian akan kita adakan, tapi saya nak kongsikan sedikit pendekatan kita. Kita, macam saya cakap tadi, Akademi Jawi Malaysia dia ada kaedah perumian dia. Kalau kita tengok, kalau dalam buku-buku Akademi Jawi Malaysia di buku surat yang ke-6 ni, 6 Roman ni, kita akan tunjukkan kaedah perumian yang kita lakukan. Dia ada huruf-huruf yang tertentu, macam contoh H ni dia ada H yang titik, To ni dia ada T yang bertitik, dan seterusnya. Dan biasanya benda-benda perumian ni akan kita nampak apabila kita melakukan perumian istilah Arab yang terdapat dalam kitab Jawi. Macam ilmu, dia ada Ain Lam Mim, kita ada dia punya apostrophe, reverse apostrophe ni, ilmu. Kitab, dia ada A bar dekat sini. Ini dalam bengkel kita akan bagi tahu macam mana nak buat benda ni, apa kaedah dia dan macam mana kita nak setkan dalam komputer. Sebab apa kita pilih perkataan-perkataan Arab untuk kita lakukan perumian ni? Kita tak buat pada semua perkataan, hanya perkataan-perkataan Arab yang dalam kitab Jawi ni, sebab kita nak menunjukkan keaslian dan juga galuran kitab-kitab Jawi ni, asal dia tu daripada ilmu bahasa Arab dan ada pengaruh Arab padanya. Sebab bila kita tengok dalam kitab-kitab Jawi tu, kitab-kitab tu bila dia ada istilah Arab tu disuratkan dalam bentuk Arab dia yang asli. Jadi kita nak kekalkan dalam sungguh pun dalam bentuk perumian, bentuk Arab yang asli tu kita cuba kekalkan sebaik mungkin, insya-Allah. Dalam kerja perumian tu juga dia kena melakukan penaipan semula. Lebih-lebih lagi macam contoh dalam hadis lah ataupun ayat Al-Quran perlu di-type semula. Dia tak bolehlah buat perumian terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis ni. Kita akan type semula yang asal tu. Dan kadang-kadang bila kita temukan mungkin ada salah dalam bentuk cetakan dia tu, kita boleh buat dalam bentuk nota kaki dan kita ceritakanlah balik apa yang salah tu dan kita nyatakan balik yang asal dia tu macam mana pada nota kaki. Selain daripada menaip semula, kita juga kena tahu untuk formatkan bentuk perumian tu supaya kita tahu mana tajuk dia, mana dia punya matan dia, mana dia punya petikan dia, mana dia punya rujukan dia. Semua tu kena tahu formatting dia. Yang tu pun kita akan kongsikan dalam bengkel perumian nanti tu, kaedah-kaedah formatting dia tu. Dan kalau tengok tu naskah asal dia macam ni, dan naskah yang diterbitkan dan dirumikan bentuk dia macam ni. Ini yang kita akan kongsikan macam mana kita nak buat benda ni. Okey, yang saya cakap lagi kemahiran yang tambahan iaitu kemahiran untuk melakukan pengenalan. Dan pengenalan tu dia perlu untuk menjelaskan, iaitu dengan menjelaskan dengan nota kaki lah. Ini kita tambahan nota kaki. Dan nota kaki tu kita juga akan perkenalkan rujukan-rujukan yang bagus, rujukan-rujukan yang berwibawa, supaya bila diperkenalkan tu kita tak menggunakan sebarang kamus lah, kita guna kamus yang betul. Bila ada istilah-istilah yang mungkin zaman sekarang kita tak familiar dengan istilah tersebut. Dalam teks Jawi dia tak ada nota kaki tu, tapi dalam perumian dia ada nota kaki tu. Yang akhir kita ada pengenalan tentang naskah tu. Sebab kalau saya cakap tadi, kita ada teks tapi kalau kita tak tahu konteks dia tu, rugilah. Pembaca tak dapat relate ataupun tak dapat kaitkan dengan zaman kita sekarang. Apa masalah yang cuba diselesaikan daripada kita mengeluarkan kitab-kitab lama ni? Yang tu seorang perumi yang baik, dia boleh mengeluarkan permasalahan tu dan menunjukkan bagaimana kitab yang dirumikan itu menjawab permasalahan semasa yang dihadapi pada zaman kita sekarang. Macam contoh Lidah Melayu ni, saya cerita tentang macam mana Lidah Melayu tu boleh menjadi kepada pemeta ilmu bahasa Jawi ataupun hujah kepada Jawi tu, dia ada ilmu bahasa dia dalam pengenalan Lidah Melayu. Jadi itu saja saya punya pembentangan pada malam ni. Maaf saya ambil masa sikit yang panjang. Ini nombor hubungan kita. Mungkin kita boleh buka kepada soalan lah, kepada mana-mana sesiapa yang ingin menjawab, ingin bertanya soalan, insya-Allah saya cuba jawab. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Sukri. Kita masuk ke sesi kedua iaitu soal jawab. Jadi siapa yang
ada pertanyaan ataupun soalan yang ingin ditanyakan, silakanlah. Boleh kita buka kepada semua. Mungkin saya jawab soalan secara langsung dulu kalau ada, baru saya pergi pada soalan yang bertulis melalui chat. Ada yang tanya secara langsung? Boleh. Kalau yang nak bertanya boleh terus hidupkan mikrofon dan boleh perkenalkan diri dan boleh terus tanyalah insya-Allah. Sila saudara Rahmi Ayunda. Ya. Saudari. Terima kasih Ustaz Teja. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmi Ayunda. Saya dari Padang, Indonesia. Saya. Hal yang menarik buat saya karena ini taklimat dalam bahasa Jawi. Yang pertama kali saya memiliki ketertarikan mengenai bahasa Jawi ini karena menemukan ada dokumen keluarga seperti karena saya suku saya bahas Minangkabau. Jadi keluarga kami itu masih menuliskan silsilah keluarga yang berasalkan keturunannya dari ibu atau perempuan itu dengan huruf-huruf Jawi. Jadi datuk pimpinan suku kami itu tidak bisa menulis dalam Rumi waktu itu. Jadi masih dalam ada kaitannya dengan penulisan Jawi lah. Kemudian setelah beberapa tahun menemukan dokumen itu, saya sekarang bekerja sebagai penerjemah lepas. Suatu hari saya mendapatkan proyek tentang penerjemahan, Ustadz. Jadi penerjemahan ini khususnya mereka meminta ke dalam bahasa daerah, tapi ujungnya produknya itu harus dalam tulisan Jawi. Nah itu sungguh menarik karena jadi tantangan juga sebab ilmu yang saya tahu mengenai kalau di daerah saya kami menyebutnya bahasa Arab Melayu dalam bukan bahasa Jawi kan. Ilmu saya waktu itu hanya yang saya dapatkan dari waktu saya sekolah dasar. Jadi belum advance ininya bahasa Jawinya. Kemudian kesulitan yang saya temui waktu itu adalah bagaimana setting menentukan language guideline. Karena sebelum kita mengerjakan proyek terjemahan, kita harus lakukan harus ada dulu language guideline-nya waktu itu. Akhirnya karena seadanya ada juga beberapa sumber dari Akademi Jawi itu saya terima kasih sekali menentukan language guideline waktu itu walaupun belum sempurna proyek terjemahan kami sebelum ini, tapi ada juga lah saya banyak belajar alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Tapi apakah sekarang ini Ustadz Teja apakah sudah ada gitu mengenai usaha penyebaran bahasa Jawi ini untuk misalnya sampai ke industri penerjemahan itu ke dalam bidang mesin translation karena saya baru sekali itu mendapatkan proyeknya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih saudari Rahmi. Itu saudara sebangsa kita, seagama kita daripada Sumatera Indonesia, betul lah, daripada daerah Minang. Dan kalau kita tengok Jawi ni bukan sekadar di Semenanjung saja, bahkan sampai ke selatan Filipina pun ada, Sumatera tu apatah lagi lah. Macam saudari ada kongsikan tadi itu tentang language apa tadi? Kalau minta maaf, kalau boleh ulang semula kalimat tu. Language guideline. Language guideline. Itu sebenarnya apa yang saya ada kongsikan sebentar tadi tu. Dia ni transliteration guideline lah ataupun spelling guideline dalam penerbitan kita. Tapi kalau kita nak pergi sampai language guideline, macam misal kata kita nak tahu dia punya kita ada
teks tu dia ada Nahu Jawi yang klasik itu, dan kita nak terjemahkan dia mungkin ke dalam bahasa Melayu moden ataupun bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun apa-apa jua bahasa sekalipun. Dekat situ kita akan cuba hurai bentuk bahasa tu menggunakan ilmu Jawi itu. Kalau dalam bentuk huruf, ini bentuk-bentuk hurufnya. Kalau dalam bentuk dia punya grammar ataupun tata bahasa, dia ada kaedah-kaedah tata bahasa dia tu dan seterusnya lah. Salah satu contoh buku yang baik yang menetapkan dia punya language guideline ataupun translation guideline ialah buku mahaguru kami, Profesor Syed Muhammad Nakir Alatas. Buku dia tu berjudul An Oldest Known Malay Manuscript, Translation of Aqaid An-Nasafi. Saya cuba kongsikan dalam bentuk ni pada skrin ya. Ini satu buku yang baiklah untuk kita jadikan sebagai rujukan. Bentar, saya kongsikan skrin. Ini bukunya. Oldest Known Malay Manuscript ni. Tak ada gambar. Ini cover bukunya lah. Ni kalau tengok buku ni, kalau tengok dia punya pembahagian dia tu, dia akan beritahu tentang kaedah-kaedah terjemahan dia pun semua tu lah. Ini Akademi Jawi Malaysia pun menggunakan pendekatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Prof. Syed Nakir Alatas dalam menangani sesuatu teks. Ini dia punya terjemahan, ini perumian dia. Kalau tengok kaedah perumian yang Prof. Alatas lakukan pun sama juga kami ikut Prof. Alatas punya perumian dia tu. Jadi insya-Allah dalam hal ni kita pun dalam bengkel perumian kita, yang Ustaz Afif akan cerita sikit tentang bengkel perumian tu nanti, kita akan kongsikanlah tentang kaedah-kaedah yang kita akan gunakan untuk buat perumian, dan juga language structure tu kita akan sentuh sikit nanti insya-Allah. Okey, harap menjawab soalan. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama. Okey, Muhammad Syamil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum Cik Syukri dan warga kerja Akademi Jawi. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasihlah atas usaha untuk menjadikan Jawi inilah buka kepada bidang kerjaya. Alhamdulillah. Cuma saya tertariklah dengan kerjaya-kerjaya ini setelah mengetahuilah dia punya susul galur tradisi keilmuan bahasa Jawi itu. Lepas tu dah diterangkan apa proses-proses dalam bahasa Jawi ni. Yang saya maksudkan tu dia punya ekosistem tu lah kan, bermula daripada penyelidikan kan, semua tu. Saya berminat dengan kalaulah saya berminat dengan contohnya perumian kan, dan penyuntingan tu kan, terdetiklah untuk saya tanya bagaimana dengan kadar bayaran dan berapa pendapatan sebulan lah, sebab pada ujung pangkalnya nanti dia berbalik kepada kita perlu ada bil yang perlu kita bayarlah, ada untuk menyara kehidupan tu lah. Jadi soalan saya berkenaan dengan kadar bayaran dan pendapatan lah bulanan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya memang menunggu soalan ni lah. Terima kasih saudara Syamil bertanya. Betul, kita anggap macam saya sebut banyak kali, ini memang kerja yang profesional. Secara umumnya kadar pembayaran untuk kerja perumian itu dibayar berdasarkan kemahiran dan juga penguasaan perumi itu terhadap teks. Dan kita tengok kalau teks tu susah nak dirumikan dan juga perlu banyak nota kaki, perlu buat banyak penyelidikan, maka kadar bayaran dia akan menjadi lebih tinggi. Okay. Secara jujurnya kita tak mampu lagi lah untuk buat bayaran secara bulanan. Maknanya kita tak ambil bekerja secara penuh lah ataupun sepenuh masa. Kita di Akademi Jawi Malaysia, saya jaga dalam kes Akademi Jawi Malaysia,
kita tawarkan kerja tu berdasarkan projek, berdasarkan judul yang kita buka lah. Dan kadar bayaran di Akademi Jawi Malaysia seperti berikut. Kita akan kira berdasarkan jumlah patah perkataan yang terdapat dalam teks asal tu. Kalau kerja perumian semata-mata tanpa perlu buat nota kaki, tanpa perlu buat pengenalan, tanpa perlu buat penyelidikan lanjut, sekadar baca dan rumikan je dengan kaedah perumian kita lah. Kadar bayaran dia ialah bermula daripada 5 sen per perkataan hinggalah 35 sen per perkataan. Boleh darab lah kalau teks tu mempunyai 100,000 perkataan, darab lah 35 sen. Misal kata kalau teks tu susah lah, misal kata saya minta buat kerja manuskrip. Manuskrip memang susah. Manuskrip Tajus Salatin. Tajus Salatin tu memang range dia tu 80 hingga 100,000 patah perkataan. Darablah 30 sen. Berapa jumlah dia tu? Kita boleh kira kat sini 30 sen kali 80,000 patah perkataan. Itulah jumlah dia RM24,000. Tu misal kata kita minta buat perumian manuskrip. Itu terus terang saya cakap. Itu memang khidmat harga profesional yang kita akan bayar. Tapi dengan syarat orang itu memang kena mahir lah melakukan perumian. Tadi harga tu tinggi sebab dia merumikan manuskrip. Tapi harga pun dia akan berubah-ubah mengikut kapasiti orang tu. Kalau orang tu ada PhD apa semua, dia boleh gunalah sebagai hujah kenapa perumian dia tu mahal. Dan tapi cara kita nak ukur kekuatan orang tu ialah dengan melihat dia punya syarat-syarat yang kita tetapkan tadi tu. Iaitu boleh membaca dengan betul. Dan kita akan semak, kita ada penyunting dalaman, kita akan tengok betul tak perumian yang dilakukan tu. Kemudian kalau dia boleh buat penyelidikan tambahan terhadap beberapa perkataan, dia boleh hujah pula bacaan-bacaan perkataan tu bagaimana. Itu kelebihan bagi dia. Dan kalau dia boleh tahap tu, dia boleh memperkenalkan naskah, itu pun kelebihan yang akan kita utamakan kepada beliau. Dari segi tempoh masa, misalnya kata macam 80,000 perkataan Tajus Salatin tu, itu barangkali mengambil masa 6 bulan ke setahun lah untuk disiapkan. Jadi 24, misalnya kata 24,000 kita bahagi pula dengan 12. Dia perlu hantar secara progressively lah ataupun secara berkala lah hasil perumian dia tu. Itu jawapan saya lah secara jujur dan terus terang. Di tempat lain saya tak pasti itu apa yang kita buat di Akademi Jawi Malaysia. Daripada 5 sen satu perkataan hingga 35 sen. Dia bergantung kepada teks, bergantung kepada orang, bergantung kepada masa juga. Kadang-kadang kalau kita perlukan cepat, kita akan sangguplah bayar tinggi. Okey, Saudara Syamil menjawab soalan. Maksudnya nota kaki itu perlu ada penyelidikan lah dibuat. Ya. Kalau dia sanggup buat penyelidikan lanjut, boleh buat rujuk silang dengan benda-benda lain, kita akan ada bayaran tambahan lagi lah daripada situ. Khair, insyaAllah. Terima kasih banyak, Zakri. Baik. Ada soalan langsung yang lain? Kadang saya nak pergi kepada soalan di chat. Boleh je terus hidupkan mikrofon dan terus bertanya. Okey, saya pergi kepada soalan di chat. Soalan oleh saudara Amar. Mengapa berlaku perubahan ejaan dalam bahasa Jawi sehingga terbagi kepada dua, iaitu Jawi klasik dan Jawi moden? Soalan yang menarik. Dia sebenarnya balik kepada kerangka dan juga pandangan alam lah yang membina cara pandang kita dan membina kerangka fikiran kita terhadap Jawi itu. Kalau Jawi klasik ni, saya rasa jelas kot, saya dah jelaskan tadi. Pandangan alam dan juga kerangka keilmuan itu berdasarkan Islam, berdasarkan tradisi keilmuan bahasa Arab dan juga tradisi keilmuan bahasa Jawi seperti yang terdapat dalam kitab Jawi itu sendiri. Rujukan dia antaranya ialah kitab Raja Ali Haji, Bustanul Katibin dan juga kitab pengetahuan bahasa. Kemudian dengan beberapa kitab yang lain, contoh Pertuturan Melayu, Lidah Melayu dan beberapa kitab yang lain.
Dan kita dapat nampak kerangka keilmuan bahasa Jawi itu secara jelas lah. Bezanya dengan Jawi moden ni ataupun bahasa teknikal itu Jawi yang disempurnakan, kononnya disempurnakan tu, dia berdasarkan kerangka dan juga pandangan alam linguistik moden. Dia lain banyak lah, bukan lain sikit lah, dia lain banyak. Cara dia pandang konsep huruf itu pun berlainan dengan cara pandang konsep huruf seperti mana dalam tradisi kita. Dalam tulisan Jawi moden ni, dia pandang huruf tu dalam bentuk fonetik. Jadi setiap satu bunyi, satu huruf tu menyumbang kepada satu bunyi. Berbeza dengan kaedah Jawi lama, dia berdasarkan silibari ataupun paruh kata. Istilah sekarang suku kata. Lainlah konsep bahasa. Dia pun dia tak pandang Jawi itu sebagai satu sistem bahasa. Dia hanya pandang sebagai satu tulisan semata-mata. Jadi macam mereka ni, dia ikut suka hati je nak mengeja Jawi ikut bahasa mereka sendirilah. Jadi dia beza dari segi situ. Dan dia pun tak faham tentang konsep pengaruh Arab dalam Jawi itu. Jadi dia sesuka hati eja beberapa perkataan Arab sehingga menjadi pelik lah. Macam contoh, kalau kita pergi ke Pahang, daripada KL ni ke Pahang ataupun daripada Pahang balik ke KL, kalau nak lalu kepada terowong Karak tu, kita akan nampak gambar agung dan gambar pemangku sultan kan. Kalau tengok ejaan Jawi kat situ, dia cuba eja daulat tuanku. Tapi sebab daulat ni asal daripada perkataan Arab. Masalahnya dalam Jawi baru tu, dia tak ada konsep bahawa ada perkataan Arab dalam Jawi tu, maka dia eja dalam bentuk Rumi. Dalam bentuk Jawi barulah. Cara dia eja tu, dal alif waw lam ta maftuha. Dal alif waw lam ta maftuha. Jadi kalau kita ni daripada Jawi tradisi ni, bila membaca tulisan seperti itu, kita secara automatik kita akan baca diulat tuanku. Jadi itu selalu kesalahan yang sangat besar lah bagi kita. Sebab daulat tu daripada bahasa Arab kan. Jadi dia tak bolehlah dieja sesuka hati macam tu lah. Dan tulisan Jawi tu dia adalah hujah-hujah dia yang bagi saya tak terima lah hujah tu yang merosakkan Jawi. Dan kalau ikut kata guru saya, Profesor Wan Muhammad Noor, Jawi sekarang ni Jawi yang buntu, Jawi yang tidak menghubungkan kita dengan sejarah, silsilah galuran kita ni. Kalau kita belajar Jawi sekarang ni, orang tak boleh baca Jawi yang lama tu. Kita cuba elak lah daripada benda tu berlaku. Okey. Harap menjawab lah soalan tu. Pembahasan dia panjang, belilah buku saya nak promosikan buku Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi. Saya memang ada jawab benda tu dalam buku secara panjang lebar. Saudara Karim daripada IBDE, mengapa diwajibkan prasyarat perumi itu perlu memperkenalkan naskah, tak cukup dengan merumikan sahaja? Bagi saya tak mewajib. Bagi Akademi Jawi Malaysia, kita tak wajibkan pun sebenarnya untuk memperkenalkan naskah tu. Sebenarnya kalau dia dapat perkenalkan itu lebih baik lah. Tapi kalau misal kata kita akan bagi job description dia ataupun tugasan dia tu hanya merumikan naskah sahaja tanpa perlu buat pengenalan, itu pun boleh juga. Kita boleh tawarkan benda itu juga. Itu apa yang inilah, dia balik kepada job description yang kita bersetuju bersama. Sebab bila kita nak bagi satu kerja tu, kita akan dapatkan persetujuan antara kami sebagai rumah penerbitan dan juga dengan perumi ataupun penjawi ataupun apa-apa kerja yang dibuat tu, kita akan senaraikan apa kerja yang awak kena buat, bila kena buat, apa standard yang awak kena pakai. Dan kita akan sign satu perjanjian. Dia akan tanda tangan satu perjanjian, bahawa kita akan mulakan kerja benda tu. Dan kita akan menyatakan siap-siap lah, okey, tawaran kita dari segi kewangan sekian-sekian macam ni. Kadang-kadang kami di Akademi Jawi Malaysia juga, kadang-kadang selain daripada kita bagi tawaran kewangan, kita juga bagi tawaran dalam bentuk pembelian buku. Maksudnya separuh kita bayar secara tunai, separuh lagi boleh claim melalui buku yang kita terbitkan dan juga kita edarkan. Macam tu pun kita boleh buat juga perjanjian macam tu. Macam-macam bentuk perjanjian lah. Ini pentingnya khusus muamalat oleh saudara Rizky yang akan bergabung dengan kita juga nanti tu, untuk kita tahu macam mana kita nak buat kontrak perjanjian, faham tentang konteks muamalat kita tu. Sebab bila kita nak buat Jawi tu, satu Jawi tu penting lah, cantik lah dia punya susu galur tu. Tapi dalam bentuk perniagaan, dalam bentuk pekerjaan, kita pun kena anggap benda tu berkait dengan Islam juga. Mesti kena ada adab dan juga tata cara yang betul untuk kita melakukannya.
Okey, saya tambahlah soalan daripada soalan tu. Soalan seterusnya daripada Sarah Syazwani. Perumi penyunting yang akan berkhidmat bersama AJM boleh menggunakan pustaka jawi AJM? Ya, boleh. Saya pun pada kesempatan ini nak mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada berkelapangan, jemputlah datang ke rimpunan buku kita. Rimpunan buku ni ada 3 elemen, 3 persembahan lah kita berikan. Satu, galeri Jawi, ada artifak, manuskrip Jawi yang lama, dan juga ada pameran poster. Kedua, ada kedai buku, dan yang ketiga ada pustaka Jawi. Pustaka Jawi ni special dia tu, istimewa dia tu sebab kita cuba kumpulkan semua rujukan-rujukan yang penting berkait dengan Jawi. Kamus dia lah, kitab Jawi lah, majalah Jawi lah, perbahasan tentang Jawi tu dalam bentuk kita kumpulkan pada satu tempat. Misalnya kata nak cari satu perkataan, rimpunan dalam Kamus Dewan Perdana PRPM DBP tak ada rimpunan tu. Tapi kalau kita buka buku Katan Kamus Melayu oleh Meja Muhammad Said Sulaiman, yang tu ada penjelasan tentang rimpunan. Rimpunan itu ialah nama Melayu bagi kutub khanah dan juga galeri. Sebab tu kita guna istilah rimpunan buku untuk tempat kita ni. Kita cuba buka setiap hari insya-Allah. Telefon dulu lah sebelum datang. Kalau nak guna pustaka Jawi tu kadang-kadang sebab ada orang lain pakai, kadang-kadang ada tetamu, kita pakai tempat yang sama. Kita buka daripada jam 10 sampai 6 petang insya-Allah. Jemput datang. Dan misal kata kalau tak boleh datang pun nak minta kita carikan maklumat-maklumat bila kita buat kerja perumian tu, kita ada editor yang boleh bantu untuk kongsikan maklumat tu. Okey. Daripada ni Prof Wan Muhammad Yusof tak salah saya. Betul ya? Tahniah, menarik ada tak tulisan sudut pandang Jawi, menarik ada tak tulisan Jawi dan lama, amat bersetuju. Ahli bahasa Malaysia moden tiada asas bahasa Arab. Ni komen lah. Saya ada komen lanjut dalam buku saya Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi, boleh tengoklah yang tu. Sama juga rimpun masih digunakan dalam logat Terengganu. Alhamdulillah, terima kasih sebab berkongsi Prof. Jadi itu antara bahasa-bahasa yang dah hilang bila kita pun dah tinggalkan bahasa Melayu klasik kita tu kan. Jadi dia rugilah. Satu kerugian bagi kita. Okey, ada soalan yang lain? Mungkin secara langsung ataupun secara chat. Kalau tak ada, mungkin saya serahkan balik kepada saudara Ustaz Afif untuk terangkan sikit mengenai kita punya bengkel akan datang, untuk kita akan bermula bengkel kita insya-Allah. Okay. Terima kasih kepada Cik Syukri atas jawapan yang telah diberikan. Untuk makluman semua, dalam masa terdekat ni kita akan anjurkan beberapa bengkel, dan yang pertama sekali kita akan anjurkan satu bengkel untuk perumian, penyuntingan dan penerbitan. Sekejap, saya share skrin. Okey, dapat tengok semua? Okey, bengkel ini kita akan anjurkan pada 29 hingga 30 Julai 2022 ni. Dan yang mana bengkel ni kita buat secara hibrid, iaitu fizikal dan secara dalam talian lah. Yang mana bengkel ni kita khususkan untuk perumian, penyuntingan dan penerbitan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertai bengkel ni boleh ibas QR yang kita sediakan, ataupun boleh dapatkanlah maklumat lanjut di nombor telefon yang telah kita tetapkan. Jadi untuk bengkel ini kita kenakan yuran, yang mana yuran bagi pelajar yang mempunyai kad iaitu sebanyak RM75 per orang untuk satu bengkel, dan untuk orang awam ataupun biasa kita kenakan sebanyak RM150. Yang tu lah. Dan siapa yang mendaftar bengkel ini dan untuk membeli buku-buku tentang bahasa Jawi, kita akan bagi
diskaun sebanyak 20% setiap pembelian bagi yang berdaftar. Itu untuk maklumat awal tentang bengkel yang bakal kita laksanakan lah dalam masa terdekat ini. Dan kalau siapa yang ingin dapatkan maklumat ataupun info tentang bengkel-bengkel yang kita akan anjurkan, boleh lihat di komen yang telah saya berikan, iaitu link Telegram, link channel Telegram. Boleh subscribe di sana, dan insyaAllah sebarang informasi tentang bengkel kita akan maklumkan lewat Telegram dan kita akan WhatsApp lah. Itu. Yang ni kiranya bengkel yang dalam masa terdekat. Kalau untuk bengkel yang akan datang, kita akan maklumkan kemudian. Dulu. Boleh saya tambah sikit? Boleh, silakan. Okay, untuk dia sebenarnya pengajian di Akademi Jawi Malaysia, macam saya cakap tadi, kita akan banyak pengajian lah. Tapi setakat ni kita akan buat secara berpisah-pisah terlebih dahulu. Maksudnya, dia ada macam kalau nak belajar bahasa Jawi, nak belajar galuran Jawi, apa semua tu kita akan tawarkan nanti. Cuma kita akan bagi bengkel-bengkel yang mengikut keperluan semasa dulu, yang betul-betul kalau orang tu masuk, dia boleh terus mendapat, boleh buat kerja lah. Tu kita nak cuba dahulukan benda-benda tu dulu. Dan macam contoh bengkel perumian, penyuntingan dan penerbitan ni kita akan buat 3 hari penuh, bermula 29 hingga 30 Julai, Jumaat malam lepas waktu kerja, dan dia habis Ahad petang macam tu. Sabtu petang, minta maaf. Sabtu petang macam tu. Kita akan cuba terokalah semua aspek berkenaan dengan perumian, penyuntingan dan juga penerbitan. Habis bengkel ni, paling tidak pun dia dah ada penguasaan kemahiran asas untuk membuat kerja perumian, penyuntingan dan memahami ekosistem penerbitan Akademi Jawi Malaysia. Dan kita akan tak berikan sijil. Sijil tu dia boleh digunakan untuk kita nak cuba bagi dia jadi berwibawa lah. Kalau pergi ke rumah-rumah penerbitan yang lain pun, orang boleh tengok dah menyertai bengkel Jawi untuk perumian, penyuntingan dan penerbitan kita di Akademi Jawi Malaysia. Kita tahu orang ni dah dilatih dengan baik melalui bengkel kita ni, insyaAllah. Selain pada tu, misal kata tak dapat datang pada 29 hingga 30 Julai ni, kita akan buat siri ulangan bengkel ni. Macam bengkel perumian ni memang kita akan buat kerap sebab kita nak melahirkan tenaga perumi yang ramai. Dan bengkel perumian, penyuntingan, penerbitan ni sebenarnya ialah bengkel yang paling asas sebelum orang tu boleh menjadi perumi sepenuh masa dan kemudian meningkat naik menjadi penjawi dan akhirnya menjadi pengarang jawi di akhirnya tu. Nanti kita akan tengoklah kalau orang tu dah pernah menghadiri bengkel perumian, baru kita bagi masuk kepada bengkel seterusnya, bengkel bahasa Jawi, bengkel-bengkel yang lain tu. Ataupun pengajian-pengajian yang lebih tinggi lah sifat dia. Jadi ini adalah bengkel yang paling asas kita lah, insyaAllah. Ada soalan tadi saya tengok kat chat? Ada. Okey. Soalan daripada, minta maaf kalau saudara ke saudari Baznil Bakim. Adakah Akademi Jawi ada menyediakan bengkel untuk pemula belajar Jawi, untuk yang berminat belajar asas Jawi? Okey. Soalan yang menarik. Betul. InsyaAllah kita memang nak adakan bengkel yang lebih asas daripada perumian. Mengenal huruf, nak merangkai huruf, nak menulis, nak mengeja, memang asas betul-betul lah. Cuma itu kita akan susunlah dalam takwim kita. Kita khawatir tahun ni kita tak sempat nak buat lagi, mungkin seawal hujung tahun ni ataupun tahun hadapan, insyaAllah. Sebab saya punya plan, kita punya plan di Akademi Jawi ialah kita nak cuba adakan bengkel Jawi bukan kepada penutur jati. Maksudnya untuk orang yang memang tak ada basic bahasa Melayu, dia pun boleh buat bengkel Jawi ni. Mungkin diadakan dalam bahasa Inggeris lah, Jawi for non-native speaker. Sebab kita pun ada pelanggan kita daripada Jepun, daripada Rusia, daripada China, yang memang nak belajar bahasa Jawi kita ni, tapi kita akan ajar secara asas, betul-betul asas. Itu antara tawaran kita lah, insyaAllah. Cuma dari segi masa tu mungkin hujung tahun ni paling cepat pun, ataupun awal tahun depan. Sebab kita nak cuba adakan bengkel perumian ni terlebih dahulu sebab kita nak mewujudkan tenaga kerja yang cukup
ramailah untuk kita menangani banyak teks yang bakal kita buat insya-Allah. Harap menjawab soalan. Ada soalan yang lain? Okey, kalau tak ada soalan saya tutup dulu ni Saudara Afif. Ustaz Afif. Okey, mungkin Saya tutup dulu okey, tutup. Okey. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, Dr. Prof. Datuk Datin yang mendengar kita daripada mula sampai habis selama 2 jam, ambil masa sikit, masa lebih sikit untuk kita terangkan. InsyaAllah saya amat mengalu-alukan pelibatan kita semua dalam menghidupkan tradisi keilmuan bahasa Jawi ini. Macam saya cakap awal tadi, mungkin inilah permulaan sejarah untuk kebangkitan semula bahasa Jawi, dan kita doakan supaya perjalanan kita semua berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, dan kita berharap kita dapat bekerjasama dengan lebih akrab dengan apa jua kapasiti dan juga kekuatan yang kita ada. Sesungguhnya ikhtiar usaha kita untuk menghidupkan bahasa Jawi kita ni naknya bukan sekadar untuk kita saja, bukan untuk kita cari makan, betul untuk cari makan penting, tapi kita fikir kepada generasi akan datang. Sebab tanpa usaha kita ni, tanpa usaha yang kita cuba usahakan ni, kita khawatir generasi yang akan datang tidak dapat mengambil manfaat daripada galuran sejarah kita yang panjang. Yang susur galurnya kalau betul-betul kita teliti, dia berbalik kepada insan yang teragung, Nabi Muhammad SAW. Di tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukanlah untuk kita berkenalan dengan lebih rapat. Jemputlah datang ke Akademi Jawi Malaysia. Saya kongsikan skrin akhir skrin ni, maklumat hubungan kita lah. Alamat kita tertera, boleh search kita di Google, di Facebook. Kalau nak berhubung melalui Telegram pun boleh, Saudara Afif ada kongsikan tadi. Dan kalau nak dapatkan terbitan-terbitan kita, boleh membeli melalui Shopee lah, insyaAllah. Kedai kita buka setiap hari, bermula daripada jam 10 sampai 6 petang di Bandar Puteri Bangi. Jemput datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya serahkan kepada Ustaz Afif semula. Terima kasih ucapkan kepada Cik Syukri atas perkongsian dan juga penerangan yang telah diberikan. Ini mungkin kita dah lebih waktu yang kita tetapkan. Jadi tanpa membuang masa, kita tutup dulu untuk sesi taklimat ini. Jadi saya ulang kepada siapa yang ingin berhubung atau mendapatkan maklumat berkaitan dengan Akademi Jawi Malaysia, boleh dah berhubung di alamat kami yang ingin datang secara fizikal, ataupun boleh juga melalui email ataupun WhatsApp dan Telegram yang telah kami kongsikan ini. Okay, jadi untuk malam ini, marilah sama-sama kita tutup taklimat kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Kami dari pihak penganjur ingin mohon maaf jika ada salah silap dan kekurangan dalam mengendalikan program pada malam ini, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan, terima kasih.